Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Perdana Menteri dedahkan Malaysia terima ugutan daripada pemimpin Eropah ekoran kelantangan bersuara isu Palestin. Tegasnya, Malaysia akan teruskan perjuangan dan tidak hirau ugutan mana-mana pihak termasuk sekatan terhadap negara ini. Pendirian Malaysia pertahankan nasib rakyat Palestin kerana ia suatu tanggungjawab. Sultan Johor mengurusikan mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-262 di Istana Negara. Kali terakhir mesyuarat itu diadakan ialah pada 22 dan 23 Februari lepas yang dipengurusikan Sultan Selangor. Raja-Raja Melayu turut dijadual berangkat ke mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 khas di Istana Negara Jumaat ini bagi urusan memilih Yang di-Pertuan Agong ke-17. Perdana Menteri mengingatkan jawatan kerajaan tidak melayan surat yang diterima menggunakan bahasa selain bahasa Melayu. Ia termasuk memulangkan semula surat berkenaan. Beliau tegaskan permekasaan budaya, bahasa dan sastra sesuatu yang integral dalam pembinaan bangsa. Justru ia tidak boleh diremehkan. Sementara itu, Perdana Menteri berkata budaya membaca wajar diterapkan sejak muda dan bukan hanya wujud disebabkan peperiksaan semata-mata. Beliau menasihatkan semua pihak ambil iktibar teguran sastrawan ulung tempatan maupun antarabangsa mengenai kemiskinan membaca dalam kalangan generasi muda. Tempoh pemprosesan permohonan kewarganegaraan dikurangkan daripada 73 hari kepada 14 hari. Ia menerusi sistem tapisan keselamatan warga negara yang dibangunkan JPN dengan kerjasama PDRM. Sistem berkenaan dilancarkan hari ini. Menteri Dalam Negeri berkata ia membolehkan proses permohonan dijalankan secara lebih cekap menerusi saringan secara automatik. Pelan Tindakan Perniagaan dan Hak Asasi Manusia Kebangsaan NBHRAP 2025-2030 dijangka siap tahun depan. Ia bagi merancangkan pertumbuhan ekonomi di samping memperjuangkan kebajikan rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi berkata pelan itu bakal mewujudkan persekitaran yang menarik pelaburan bertanggungjawab selain mengangkat taraf kehidupan rakyat. 6,719 kemalangan di tempat kerja direkodkan di seluruh negara. Justru wujud keperluan mendesak soal keselamatan dan kesihatan di tempat kerja, khususnya bagi industri berskala kecil dan sederhana. Timbalan Perdana Menteri menyeru semua pihak terlibat termasuk majikan, pekerja dan badan bukan kerajaan untuk meningkatkan kesedaran di tempat kerja masing-masing berhubung isu tersebut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di United Kingdom untuk lawatan kerja 4 hari. Beliau disambut Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom serta pengurusi Halal Development Corporation Berhad. Timbalan Perdana Menteri dijangka merasmikan dan memberi ucap tama pada persidangan Perniagaan Halal Dunia 2023 yang bermula 27 Oktober ini. Beliau juga dijadual mengadakan pertemuan dengan Ahli Parlimen United Kingdom. 61,839 pegawai dan anggota penguatkuasaan pelbagai agensi sedia diatur gerak bagi menghadapi monsun Timur Laut. Ketua Polis Negara memaklumkan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman dilantik Komander Operasi Bencana Peringkat Pusat. Kawasan berisiko yang dikenal pasti bantu pihak berkuasa buat perancangan awal atur gerak penugasan dan pelan intervensi keselamatan. Penduduk juga diminta beri kerjasama dan patuh arahan pihak berkuasa jika perlu berpindah. 5 juta ribu berjaya dikumpul MAPIM untuk disalur kepada penduduk Palestin di Gaza. Ia bagi membeli barangan keperluan asas, kain kafan dan persediaan musim sejuk. Presidennya berkata semua bekalan akan diterbangkan ke Mesir sebelum dihantar ke Gaza melalui sempadan Rafah. Usaha itu turut mendapat kerjasama Kementerian Pertahanan. Susulan tular video mengenai Menteri Dalam Negeri mendaftar perkahwinan sivil pasangan bukan Muslim. JPN dalam kenyataan berkata Menteri berkenaan boleh melakukan pendaftaran itu. Ia selaras Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Penceraian 1976, Akta 164. Proses pendaftaran perkahwinan tidak dipengaruhi mana-mana ritual keagamaan atau adat sesuatu kaum.
Seorang pekerja kilang maut selepas keretanya dirempuh kenderaan lain. Kejadian berlaku di Jalan Gua Nanas, Gurun, Kedah. Ketua Polis Daerah Kuala Muda memaklumkan siasatan awal mendapati kenderaan yang rempuh kereta mangsa termasuk laluan bertentangan sebelum melanggarnya. Mangsa maut di tempat kejadian. Bayi setahun 4 bulan ditemui meninggal dunia di dalam kereta di sebuah Universiti Awam Kuala Nerus, Terengganu semalam. Ia disahkan Polis Daerah Kuala Terengganu. Polis menerima laporan kejadian pada pukul 4.30 petang sebelum bergegas ke lokasi. Pihak polis masih menunggu analisa makmal bagi mengenal pasti punca kematian. Kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 311 Akta Kanak-Kanak 2001. Seorang lelaki maut selepas bas dipandu merempuh bahagian belakang sebuah lori di kilometer 220.7 Lebuh Raya Plus, arah utara awal pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Alor Gajah, pemandu terbabit yang tersepit akibat impak rempuhan maut di tempat kejadian. Ketika kejadian, mangsa membawa 7 penumpang dalam perjalanan dari Singapura ke Terminal Bas Seremban. Seorang lelaki ditemui lemas di Sungai Perak berhampiran kampung Bukit Sapi di Lenggong. Mangsa dijumpai orang awam tersangkut pada batang kayu di tepi sungai pukul 8.15 pagi. Mangsa dilaporkan hilang selepas dia keluar dari rumahnya pada pukul 11.40 pagi kemarin. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak berkata 8 anggota digerakkan ke lokasi kejadian. Mayat diserah kepada polis untuk tindakan lanjut. 5 lelaki ditahan kerana terbabit pergaduhan berkumpulan sehingga menyebabkan kematian seorang penunggang motosikal warga emas. Menurut Ketua Polis Daerah Sibu, pergaduhan bersenjata yang berpunca daripada masalah hutang itu berlaku di lorong Wong King Ho. Kenderaan dinaiki satu daripada kumpulan terbabit telah melanggar motosikal mangsa di Jalan Alan. Kesemua suspek positif dadah. Cubaan seludup 980,000 batang rokok putih digagalkan JKDM Kelantan. Pengarah Kastam Negeri berkata ia hasil pemeriksaan ke atas sebuah lori di persimpangan lampu isyarat Pekan Belor. Rokok dipercayai bawa masuk dari Thailand untuk pasaran Lembah Kelang. Pemandu lori, lelaki warga tempatan berusia 40 tahun, ditahan. Guna anak untuk tarik perhatian sebelum pecah masuk rumah mangsa. Itu taktik wanita warga Myanmar yang diberkas bersama 2 anaknya kerana dipercayai terlibat kes curi dan pecah rumah di Kemaman. Menurut Ketua Polis Terengganu, dengan penahanan suspek, polis berjaya selesaikan 5 kes pecah rumah di negeri itu dan 1 kes di Johor. Di Mahkamah Magistrate Johor Bahru, pengarah sebuah syarikat logistik mengaku tidak bersalah atas pertuduhan gagal kemuka penyata pendapatan syarikat pada tahun 2020 dan 2021. Juga di mahkamah sama, seorang pengarah syarikat pembinaan didakwa atas 2 pertuduhan gagal kemuka cukai pendapatan peribadi selama 5 tahun sejak 2016. Bagaimanapun, dia mengaku tidak bersalah. Situasi banjir di Perak. Setakat pukul 6 petang, penduduk terjejas meningkat kepada 270 orang berbanding 266 orang pukul 4 petang tadi. Yang melibatkan 83 keluarga di Hilir Perak dan Krian. Kesemua mereka berlindung di 3 pusat pemindahan sementara. 11 lokasi berisiko banjir dikenal pasti Bintulu Sarawak. Antara lokasinya Gem Perak, Gem Park, Kampung Kemunting, Nyabau Height, Sungai Pelan dan Sebau. Justru JBPM Bintulu meminta semua penduduk di kawasan berkenaan siap sedia serta patuhi arahan pihak berkuasa. Pelbagai agensi keselamatan dan kesihatan sertai program latih amal bencana udara Lapangan Terbang Sultan Mahmud yang bertujuan memperkukuh penyelarasan tugas dan kesiapsiagaan operasi menyelamat. Menurut Pengurusan Besar Perkhidmatan Penyelamatan Bomba Lapangan Terbang MAHB, 2 sesi latihan amal dilakukan merangkumi tabletop exercise dan full scale exercise. Projek melebar jalan serta pembinaan terowong Lebuh Raya KL Karak bakal dilaksana suku kedua tahun depan. Ia bagi mengurangkan kesesakan di Lebuh Raya berkenaan dalam jangka panjang, terutamanya musim perayaan. Bagi melancarkan lagi aliran trafik, Kementerian Kerja Raya juga memperhalusi cadangan sistem kutipan tol secara aliran bebas pelbagai lorong.
Lebih RM3 juta diperuntukkan kerajaan Melaka untuk naik taraf 18 jalan di kawasan luar bandar. Exco Melaka memaklumkan kerja naik taraf membabitkan 8 jalan di Alor Gajah, Melaka Tengah 6 dan Jasin 4. Selain beri keselesaan kepada pengguna, ia bertujuan kurangkan risiko kemalangan akibat jalan rosak atau berlubang. Pemasangan 5 butang kecemasan di sekitar Bandar Hilir disegerakan. Ia akan dilaksana sebelum pelancaran Tahun Melawat Melaka 2024. Exco Melaka memaklumkan setakat ini hanya 3 butang kecemasan telah dipasang di sekitar Jongko Walk. Satu daripadanya alami kerosakan. Konsep istitoah atau syarat kemampuan menunaikan ibadah haji perlu difahami dengan baik oleh jemaah haji. Menerusinya, jemaah haji dapat menilai tahap kemampuan masing-masing, khususnya dari segi keuangan. Menteri DJPM Hal Ehwal Agama berkata setakat ini 400 jemaah haji Malaysia memutuskan untuk tidak menerima bantuan keuangan haji sama ada secara penuh atau sebahagian sahaja. Jaminan makanan untuk rakyat akan dipastikan stabil seiring rasionalisasi subsidi tahun depan. Kementerian Ekonomi memberitahu langkah penyelarasan semula subsidi penting bagi memastikan mereka yang benar-benar layak sahaja menerima subsidi selain mengukuhkan kedudukan fiskal negara. Pada masa sama, bekalan makanan turut dijamin ketika rakyat berdepan impak inflasi. Belanjawan 2024 akan merangsang pasaran bon korporat Malaysia. Menurut Franklin Templeton, syarikat firma pengurusan aset, syarikat berpeluang meningkatkan dana melebihi hasil bon kerajaan pada tahun depan. Dengan rancangan mengurangkan defisit fiskal negara, tawaran bon kerajaan juga dijangka berkurangan dalam tempoh beberapa tahun. Justru disiplin kewangan kerajaan akan menarik minat pelabur asing melalui aliran masuk portfolio dan akan menyokong hasil bon tempatan dan ringgit. Pelaburan langsung asing dari Jepun dijangka melebihi $30 bilion Amerika tahun ini. Menurut MITI berkata sektor swasta di kedua-dua negara nyatakan keyakinan terhadap prospek perniagaan walaupun persekitaran perdagangan global alami kelembapan. Beliau berharap pertumbuhan perdagangan Malaysia-Jepun akan berterusan. Angka kematian penduduk Gaza terus meningkat. Dalam tempoh 24 jam, 700 nyawa terkorban akibat serangan udara rejim Zionis. Angka kematian tertinggi dalam sehari sejak serangan bermula 7 Oktober lalu. Setakat ini, 5,795 rakyat Palestin maut. 70% daripadanya kanak-kanak, lebih 1,000 wanita dan 200 warga emas. 18,000 yang lain cedera. Sekurang-kurangnya 130 bayi pramatang kini berada dalam inkubator dan 70% daripadanya bergantung kepada mesin bantuan pernafasan. Nyawa mereka kini terancam sekiranya bahan api tidak dibekalkan ke hospital di Gaza malam ini bagi membolehkan mesin tersebut kekal berfungsi. Kekurangan bahan api turut menjejaskan rawatan kepada pesakit yang menghidap penyakit kritikal. Lagi mengenai kekejaman Israel, serangan udara Zionis telah membunuh seorang wanita hamil. Bagaimanapun, ketangkasan pasukan perubatan di Hospital Nazir Gaza berjaya menyelamatkan bayi dalam kandungan wanita itu menerusi pembedahan kecemasan. Ibu malang itu dibawa ke hospital berkenaan selepas terbunuh dalam serangan udara yang menyasarkan penempatan di Khan Yunis. Rejim Zionis bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kematian puluhan ribu nyawa di semenanjung Gaza. Presiden Palestin semasa bertemu dengan Presiden Perancis di Ramallah menggesa negara itu dan Majlis Keselamatan PBB untuk segera hentikan Israel daripada teruskan serangan serta benarkan koridor kemanusiaan ditubuhkan. Selain adakan persidangan damai antarabangsa dan tumpukan usaha ke arah penyelesaian politik. Dalam pada itu, Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres gesa gencatan senjata diisytihar segera. Tiada pihak dalam konflik bersenjata yang boleh mengatasi undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Ujar Guterres, tindakan dilakukan Hamas tidak akan berlaku tanpa sebab. Ia susulan kekejaman Zionis yang menindas dan menjajah rakyat Palestin sejak sekian lama. Konflik di Gaza setakat ini mengorbankan sekurang-kurangnya 35 petugas PBB. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.